Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat satu pameran bertema tentang peristiwa bersejarah dan penting bagi umat Islam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jom kita sama-sama mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Baiklah murid-murid, apakah itu peristiwa Isra' dan Mi'raj? Peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Secara ringkasnya, ia merupakan hari untuk memperingati peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rejab, iaitu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam yang digelar sebagai peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra' Mi'raj telah berlaku pada bulan Rejab, iaitu 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad SAW bersamaan tahun 612 Masihi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apakah maksud Isra' Mi'raj? Isra' merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Al-Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Manakala Mi'raj pula merupakan perjalanan Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan di Sidratul Muntaha, Allah telah memfardukan solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat bersama-sama keistimewaan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa besar ini amat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini merupakan tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dua keajaiban itu ialah Isra' dan Mi'raj yang berlaku hanya dalam satu malam. Rasulullah dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dalam peristiwa ini. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, tahun berikut merupakan tahun duka cita kepada Nabi Muhammad SAW kerana kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan isteri kesayangannya iaitu Sayyidatina Khadijah. Rasulullah SAW dan anak angkatnya Zaid ibn Harithah diusir dan dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah. Baiklah, sekarang cuba murid-murid perhatikan ringkasan kronologi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang mana Nabi Muhammad SAW telah dibawa dari Masjidil Haram sehingga akhirnya dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan, baginda telah melalui 7 lapisan langit dan bertemu dengan para nabi terdahulu, termasuklah Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sekarang mari kita perhatikan kronologi peristiwa Isra'. Sebelum baginda memulakan perjalanan, hati baginda telah dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan air suci Zamzam. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang burak. Sepanjang perjalanan, apabila sampai di tempat-tempat tertentu, iaitu tempat yang mulia dan bersejarah, Rasulullah SAW telah diarahkan oleh malaikat Jibril supaya berhenti dan menunaikan solat sebanyak 2 rakaat.
Antara tempat berkenaan termasuklah negeri Thaibah iaitu Madinah, tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah, Bukit Tursina dan juga Baitul Laham. Dan tempoh perjalanan adalah selama 3/4 malam dengan menunggang burak bersama malaikat Jibril alaihi salam. Seterusnya mari kita lihat pula kronologi peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj pula bermula dari Masjid Al-Aqsa, kemudian baginda diangkat ke langit dengan menaiki tangga emas dari syurga. Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke pintu langit dunia iaitu pintu Hafzah. Baginda menaiki langit pertama hingga langit ke-7 dan bertemu dengan para nabi melalui pelbagai peristiwa. Antara peristiwanya, baginda dapat melihat umat baginda sendiri yang ramai, termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Seterusnya, setibanya Nabi Muhammad di langit yang ke-10 tanpa ditemani malaikat Jibril, Rasulullah SAW dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala di Arash dengan matanya sendiri, lalu baginda bersujud. Dalam pertemuan itu, baginda menerima wahyu dan perintah dari Allah iaitu penerimaan ibadah solat, yang mana ketika itu baginda diperintahkan solat sebanyak 50 waktu, kemudian dikurangkan menjadi 10 waktu dan akhirnya dikurangkan sebanyak 5 waktu. 5 waktu yang kini kita lakukan setiap hari iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Baiklah murid-murid, terdapat banyak pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, antaranya termasuklah untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kepentingan solat fardu 5 waktu, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perkara maksiat dan mungkar. Baiklah, sekian dahulu pameran bertema pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.